Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel. Baik, hari ini kita nak membuat apam balik. Okey, di depan anda ini merupakan bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, pertama sekali saya menggunakan stickless pan di rumah dan bahan utama dia adalah 2 cawan tepung gandum dan kemudian kita gunakan setengah cawan gula, sebiji telur, baking powder. Okey, baking powder kita gunakan hanya 1 sudu kecil dan 1 sudu kecil baking soda. Okey, ini merupakan ramuan untuk tepung tersebut dan untuk toppingnya kita gunakan jagung tin. Okey, kacang tanah. Okey, saya akan tunjukkan cara membuat kacang tanahnya selepas ini. Dan topping yang lagi satu adalah kita gunakan gula pasir. Sekarang ini, okey, saya ingin tunjukkan bagaimana cara-cara untuk membuat kacang tanah. Okey. Okey, pertama sekali kacang mestilah dibasuh dan dipanggang atau digoreng tanpa minyak di atas kuali seperti yang ditunjukkan di dalam video. Okey, mestilah sentiasa mengacaunya sehingga kacang betul-betul kering dan garing. Okey, kalau kita tengok dekat-dekat, okey, dah terdapat sedikit hitam-hitam tu menunjukkan kacang dah pun garing. Okey, setelah kita biarkan dia sejuk dan gunakan tangan untuk meramas-ramas sehingga kulit kacang tertanggal dengan sendirinya. Okay, dalam video saya tunjuk sebelah tangan, korang boleh guna 2 belah tangan untuk proses yang lebih cepat. Dan setelah itu gunakan raga yang jarang ni untuk menapis kulit kacang dan hanya tinggalkan isi kacang sahaja. Dan bolehlah ramas-ramaskan sehingga kulit-kulit kacang tu tertanggal. Okay, dan untuk bahagian yang lebih kecil saya gunakan penapis yang lebih halus lah. Lepas itu saya pun gunakan blender kering dan blender secukupnya. Yang ini saya buat sedikit halus disebabkan untuk anak-anak saya makan. Korang bolehlah buat kasar sedikit. Okey, jom kita mulakan buat apam balik. Baik, pertama sekali, bahan-bahan utama untuk buat kacang, kita gunakan 2 cawan tepung ni. Kita campurkan 2 cawan tepung. Dan dengan gula tu sekali, kita mixkan semua. Setengah cawan gula. Letakkan di dalam mangkuk dan kacaukan sehingga sebati. Okey, selepas itu gunakan 1/2 cawan air. Okey, tapi sebelum kita letak 1/2 cawan air ni, okey, bolehlah ambil dahulu baking powder iaitu 1 sudu kecil ataupun 1 sudu teh. Okey, yang ni saya guna measuring adjustable measuring spoon, tapi korang boleh je gunakan sudu kecil ataupun sudu teh. Okey. Untuk kita guna 1 teaspoon of baking powder. Okey. Alright. Campurkan baking powder di dalam ramuan dan seterusnya kita gunakan baking soda. Okey, ini juga lebih kurang 1 teaspoon baking soda. Okey, saya dapatkan baking soda ni di Tesco di bahagian kek. So korang kalau nak cari mungkin boleh cari jenama ni lah. Saya tak pasti ada tak yang lebih kecil, tapi saya jumpa yang besar ni. So boleh gunakan juga. Okey, tak ada masalah. Ataupun simpan di dalam bekas yang kedap supaya kita boleh gunakan dengan untuk tempoh masa yang lebih lama. Seterusnya kita kacau-kacaukan semua ramuan tu sehingga sebati. Dan tuangkan air. Saya mulakan dengan menuang secawan dahulu. Okey, dan kemudian saya gunakan hand mixer. Okey, tidak dilupakan sebiji telur. Okey. Tidak lupakan sebiji telur untuk ditambah di dalam ramuan.
dan saya gunakan hand mixer untuk mixkan kesemuanya. Okey, untuk part ini sebenarnya terpulang dekat korang. Korang boleh gunakan juga senduk biasa untuk mengacau ataupun menggunakan pemukul telur untuk adunan yang lebih sebati. In this case saya nak cepat, jadi saya gunakanlah hand mixer. Okey, saya cepatkan sedikit video ni. Jadi pada masa yang sama korang boleh tambahkan air lagi. Saya tambahkan lagi lebih kurang setengah cawan, tapi saya tambah sedikit demi sedikit. Dan untuk dapatkan tekstur yang lembut dan cair, tetapi tidak terlalu cair. Just nice. Okey, dan kacau-kacau lagi sehinggalah kesemuanya sebati dengan elok. Baik, dah sudah. Okey. Boleh lagi kita kacaukan menggunakan sudu ataupun senduk. Dan bolehlah panaskan api. So in this case saya gunakan stickless pan di rumah disebabkan kita tak perlu nak tambah minyak, hanya terus tuang di atas kuali ini. Okey, saya membuat 5 sudu untuk satu apam balik. Itu terpulang dekat korang. Kalau korang nak buat besar lagi, boleh tuang terus sehingga memenuhi ruang kuali tersebut. Okey, ini merupakan percubaan pertama saya. Jadi pada percubaan pertama ni dia punya tidak berapa cantik kejadiannya. Okey. Sebabkan kuali masih lagi tidak begitu panas. Okay, selepas dah isi, kita biarkan sehingga dia kembang dan boleh nampak buih-buih dia naik. Okay, bak kata orang istilah adalah bersarang. Okay. Dan bila dah nampak agak masak, bolehlah kita taruh, okay, letakkan topping, okay, gula sedikit, kacang, kacang di bahagian atas, dan last sekali bolehlah letakkan jagung. Okey, jagung ada 2 versi. Yang ni memang jagung original ya. Ada satu lagi yang jenis hancur. Dua-dua boleh pakai, tak ada masalah. Okey, saya letak jagung lebih kurang saja untuk cukup-cukup syarat. Okey, macam tu pun dah cukup. Ataupun terpulang pada cita rasa masing-masing untuk tambah. Okay, dan bolehlah juga bereksperimen dengan topping yang lain seperti coklat ataupun peanut butter dan sebagainya. Boleh buat macam ala-ala waffle. Tapi terus terang, dia punya rasa tepung dia memang lebih kurang macam tepung waffle. Mungkin resepi mereka sama, nanti saya akan cek balik. Okey, sesudah itu, okey, kita boleh tengok bahagian bawah sama ada dah masak atau belum, sudah berubah warna. Ini yang pertama ni dia tak berapa rata lagi, tapi dah agak lama waktu ni disebabkan api agak kecil. Okey, untuk pengetahuan semua, gunakan api yang sederhana supaya masak dia sekata. Okey, dan mulalah kita lipatkan dan siap. Itulah saja, tanpa perlu minyak. Okey, disebabkan stickless pan ni dia tidak melekat. Jadi mudahlah kalau kita nak balik-balikkan apam tu. Okey, nampak? Ini tak apa cantik. Saya buat lagi satu. Okey, macam biasa saya cuma gunakan 5 sudu. Korang boleh guna lebih daripada ni. Untuk penuh satu kuali pun tak ada masalah. Terpulang pada masing-masing. Okey, ini adalah yang pertama tadi saya dah potong. So itulah dia hasil dalam dia. Dan yang ini pun saya ulang proses yang sama, iaitu letak topping gula pasir, kacang dan juga jagung. Okey, kali ni okey, api dia saya naikkan sedikit dan lihatlah hasil dia. Okey, lebih sekata, lebih elok. Okey, korang boleh tunggu lagi untuk nampak lebih coklat, itu terpulang pada masing-masing lah. Okey, itulah dia hasil dia. Okey, nampak tak? Senang je. Okay, lepas ni tak perlu lagi nak beli dekat luar dan bolehlah masak sendiri di rumah. Tada, dah siap. Okey,
Itulah dia cara bagaimana untuk membuat apam balik. Okay, jangan lupa subscribe. Okay, like video ni, share video ni dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Dan anak-anak saya pun happy dapat makan. Baby. Bye-bye. Makan. Baby makan. Sedap. Oh ya, sedap. Wafi sedap. Iris, ayo buat apa? Iris.